Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, saya akan mulakan dengan reaction kinetic hour 4. Kita sambung balik tutorial yang hari tu. So untuk hour 2 kita belajar menggunakan integrated rate equation. Okay. Dari situ kita boleh tentukan order melalui cara graph rate versus time. Then kita boleh tentukan order melalui apa? Melalui unit K. Lepas tu hour 3 kita dah tentukan order menggunakan kaedah ketiga iaitu menggunakan integrated rate initial rate method. Maksudnya kita gunakan data-data daripada eksperimen apabila diberi concentration dan juga diberi rate of reaction. So kita boleh cari order bagi setiap reactant. So total kita dah guna 4 cara lah. Okay, termasuk rate versus concentration. Okay, sekarang kita nak tengok cara yang keempat untuk kita buktikan order ataupun untuk kita cari order bagi setiap reaction menggunakan graphical method ataupun half-life. Okay. So, saya ulang sedikit daripada half-life ni. Half-life formula, mana half-life formula? Okay. Tengok half-life formula. Kita ada daripada formula half-life zero order. Bila concentration half-life means masa dia untuk menjadi separuh. So bila concentration semakin berkurang disebabkan dia menjadi separuh daripada nilai concentration yang asal, maka kita boleh katakan concentration semakin berkurang. Okay. So nilai yang kurang, nilai yang semakin sedikit, kita bahagi dengan nilai yang constant, kita akan dapat T yang semakin berkurang. Okay. So kecil bahagi yang constant, so half-life dia semakin pendek. Therefore, we can sketch our graph which is the concentration of A versus time. Okay. So kita dapat curve macam ni. First order pun concentration versus time. Second order pun concentration versus time. Okay. Semua curve dia sama. Tetapi disebabkan kita tunjukkan concentration dia yang berkurang, time dia juga berkurang. So kita boleh buktikan bila dia concentration dia menjadi separuh nilai yang asal, so ini half-life dia. Kemudian jadikan separuh lagi half-life dia. Okay. So half-life dia, ini kita panggil first half-life, second half-life. Untuk zero order, masa half-life dia ataupun masa untuk menjadi separuh daripada first half-life kepada second half-life tu semakin pendek. Okay, kita dah buktikan daripada formula. So kalau kita plot graph concentration versus time, kita tengok dia punya half-life, compare first half-life, second half-life, third half-life, kita dapati half-life dia semakin pendek. So half-life is getting shorter. Half-life decrease. Okay, maksudnya kalau ini 10 saat, ini mungkin 5 saat. Third half-life mungkin 2.5 saat. Macam itulah. Okay, faham tak? First half-life, second half-life, third half-life. So half-life yang seterusnya masa dia semakin berkurang bila concentration berkurang. Tapi untuk first order, kita tengok di formula ni, formula half-life, ln 2 over K. Okay, maksudnya concentration semakin berkurang tetapi half-life ni sama.
Sebab formula dia ln 2 is a fixed number divided by constant, also fixed number. Then it won't have the concentration, tak ada kat sini. Tak ada formula concentration dalam formula half-life ni. So dia tak akan memberi efek kepada half-life. Okay. Mula-mula concentration dia 1. Bila jadi separuh 0.5. Bila jadi separuh lagi 0.25. Tapi formula concentration tidak dimasukkan dalam formula. So dia tak menjejaskan half-life. Okay. Contoh ini 1.0 dia jadi 0.5. Okay. Masa dia 10 saat. Bila dia jadi 0.25, separuh lagi dia akan maintain 10 saat. So kita boleh buat kesimpulan yang half-life constant untuk first order. So bila kita plot graph concentration versus time, ambil half-life, cari dia punya half-life, okay, first order, first half-life, second half-life, tapi kita dapati half-life dia constant, jadi kita boleh tentukan reaction ini first order. Okay. Kalau second order, masih concentration versus time juga. So bila kita bahagi kat sini, 1 divide by K concentration of A. The concentration is getting decreased. So, something that we when the concentration is getting decreased, so 1 over A divide by K, A is small value. Kenapa small? Sebab mula-mula 1 molar. Lepas tu jadi setengah 0.5. Lepas tu jadi setengah lagi 0.25. Setengah lagi 0.125 macam tu. So, kita boleh buktikan mathematically 1 over K small value. So, 1 bahagi nilai yang kecil, kita akan dapat masa dia panjang. Okay. So, half-life untuk second order semakin panjang apabila concentration berkurang. Okay, macam mana? Contohnya 1.0 is initial concentration. So, bila dia bahagi setengah, dia jadi 0.5. So, masa dia adalah contoh 10 saat. Okay, bila dia bahagi lagi kepada setengah, dapat 0.25 molar. So, kita dapat dia punya second half-life dia adalah 20 saat contohnya. So, masa half-life dia tu semakin panjang. Jika half-life demi half-life tu semakin panjang, dia adalah ciri second order reaction. Okay. So, kita dah boleh bezakan bila kita plot satu graph, kita ada data. Data kita adalah data concentration versus time. Tapi bila kita plot graph kita compare dia punya half-life, 2 half-life atau you ambil 3 half-life. So you compare dan tengok trend half-life dia. Kalau graf yang kamu dapat tu, half-life dia semakin berkurang, dia adalah zero order. Ciri zero order. Tapi kalau you plot graph, you buat half-life, check 3 half-life tu constant, maka dia adalah first order. Dan kita plot graph, tapi kita compare half-life dia semakin panjang, maksudnya dia adalah ciri bagi second order. So jelas ciri bagi macam mana kita nak tentukan half-life menggunakan graphical method. Half-life macam mana kita nak tentukan order secara graphical method. Okay, sekarang kita tengok soalan 24. The rate disappearance of Y in the reaction follows the first order rate law. So dia bagi hint dekat sini, dia adalah first order rate law. Table 3 shows the data collected for the reaction. We have time and then we have ini masa dia, ini molarity. So kita tengok bila molarity dia 16.5, so initially it is 16.5 pada masa bila belum start lagi, pada saat yang kosong.
starting point dia adalah 16. Lepas tu sampailah bila 2 saat concentration dia jadi 11. 5 saat concentration dia berkurang lagi menjadi 5.91 sehinggalah saat yang ke-15 concentration Y ni dah jadi 0.74. So kita boleh nampak trend dia apabila masa berlalu daripada 0 hingga 15 saat concentration semakin berkurang. Using the data given, plot Y versus time. Okay, dia minta lagi kita plot. Plot maksudnya mesti gunakan kertas graf. So, daripada graf Y concentration versus time, determine half-life of the reaction and calculate the rate constant K for the reaction. Okay, so kamu mesti jawab dan plot benda tu di kertas graf lah. Okay, sekarang saya anggap semua orang plot lah. Kalau dia plot, dia ada benda yang dia plot kan. So jelas lah kat sini kan, you kena plot kan. So sekarang kalau you plot, you tahulah macam mana nak cari. Kalau you sekarang baru nak plot ataupun tak plot lagi, sila repeat balik lah dan tengok dan cuba buat sendirilah nanti. Okay, alright. Sebab masa dah diberi kan. So dekat sini, saya beranggapan semua orang dah plot pada kertas graf masing-masing. Baik, dia mention dekat sini, plot Y versus time. Okay. So bila plot, concentration semakin berkurang apabila masa berlalu. So dia minta apa? Cari half-life. Okay, initially it is 16.5 bila jadi setengah. Kenapa kita ambil setengah? Sebab half-life is the time taken for the concentration to be half of its initial concentration. Initially it is 16.5 and then when become half it is 8 point, tekan calculator, 8 point something kan. So mana cari concentration bila dia jadi setengah. So it is 8 point something kat sini. So plot. Okay, mana titik dia bila dia jadi setengah? Ini. So masa bila? Ini. So berapa jumlah masa daripada graf tu untuk dia jadi setengah? You record kat sini. Okay, so bila record daripada bacaan sini sampai sini, kita masukkan ke dalam kita cari dekat sini. Sorry. Inilah masa untuk half-life dia. Okay, which is 3,200 saat. Okay. Sekejap. Yang ni, okay, masa dia ni, time exponent 3. Maksudnya yang ni 2 times exponent 3 second. Okay, so this one you akan dapat daripada graph. From your graph. Okay. Ada yang dapat masa selain 3,200? So kalau dapat jawapan selain daripada 3,200, tapi dia akan bagi range jawapan you sekitar 3,200, accepted. Sebab nanti dalam exam, bila plot graph, sangat senang nak dapat markah. Tapi ramai student tak nak prefer jawab soalan graph ni. Okay. Plot graph betul, paksi betul, ada berapa point kat sini. Lepas tu sambungkan jadi curve. Sangat banyak markah, satu markah banyak. Okay, so daripada graph kita akan dapat half-life, iaitu kita tunjukkan initial concentration menjadi half and then this is the time taken to be half. So the half-life is 3,200 saat. And then kita nak cari K disebabkan kita tahu dia punya half-life 3,200 saat. Lepas tu kita ada ln 2, kita tahu dia punya order adalah first order given. So kita apply formula first order, half-life first order, which is half-life equals to ln 2 over K. Tapi soalan minta cari K. So ln 2 tekan calculator divide by half-life.
So half-life you dapat daripada graph and then substitute dalam ni, you akan dapat this one. Okay, unit K untuk first order is per second. Okay, ada soalan? Okay, seterusnya adalah okay, katakan kita ada gas R dissociate into gases S and T. Okay, and then the data given for the dissociation T versus P. By plotting appropriate graph, okay, dia tak mention kat sini graph apa. Tapi kalau kat sini dia mention plot graph Y versus time, concentration versus time. So dekat sini dia kata plot saja graph. Graph apa versus apa tak kisah. Show that the reaction is first order. Determine the rate constant. So clue dia adalah first order. Kita kena buktikan daripada graf tu dia adalah first order. Okay. Kemudian yang kedua adalah diberi P dalam ATM. Sedangkan formula yang kau belajar adalah dalam concentration. Okay. So as I mentioned earlier, the concentration is not only the molarity but can be measured as a pressure. So pressure is specifically for gas. Okay, kalau aqueous might be molarity. So pressure kat sini kalau kita pakai formula ln concentration A initial minus ln concentration A time equal to KT. So concentration kita boleh ganti dengan pressure, not only the molarity. Okay. So sekarang untuk soalan 25 ni tak ada masalah bila dia bagi pressure. Sebab reaktan kita adalah gas. So soalan ini minta kita buktikan secara graf, menggunakan graf bahawa dia adalah first order. Bila kita tahu dia adalah first order, kita boleh buktikan dia sama ada menggunakan dua kaedah. Satu graf concentration versus, okay ni pressure kan. Pressure versus time. So you akan dapat macam ni, compare dia punya half-life. Compare half-life. Okay, kaedah yang kedua masih graph juga, tapi apa dia? You boleh plot ln P versus time. So ini menggunakan linear graph. Dia dapat linear graph. Boleh? So akan dapat macam ni. Okay, tengok table balik. Menggunakan kaedah graph, kita boleh buktikan dia adalah first order melalui kaedah linear graph, which is you plot ln pressure versus time, you akan dapat garis lurus, ataupun concentration ataupun pressure versus time. Tapi kita buktikan melalui half-life. Maksudnya half-life dia adalah sama. So di sini tak kisah you nak plot apa versus apa, concentration, okay, dua method ni menggunakan method number 1 ataupun method number 2. Doesn't matter. Yang penting tahu macam mana. Contoh dekat sini, kita tahu dia first order, so kita nak pilih mengkaedah graph. Bila kita plot graph ln pressure versus time, so you akan dapat garis lurus. Okay, so dapatkan garis lurus.
plot graph. Okay, part C kena betul. Ln P versus time. Okay, bila dapat ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sambungkan, dapat garis lurus. So dah dapat, boleh dapat 3 markah dah. Part C, 6 titik, lepas tu garis lurus, dah dapat markah. Labelkan part C. Jadi macam mana kita nak buktikan dia adalah first order? So a plot graph of ln P versus T gives straight line. Therefore, it is proven that it is first order reaction. Okay. Sekiranya kita nak guna kaedah ini method number, ini method apa? Method 2. Ini method dia apa? Linear graph. Okay. Dan kenapa kita terus pilih ln T versus time? Sebab dia kata first order. Okay. Kaedah yang kedua, yang pertama, kalau tak nak buat linear graph, boleh buat apa? Concentration versus time. Okay. Ni pressure lah. Pressure versus time. So you akan dapat titik macam ni. Lepas tu you tengok pressure initial. Bila jadi half, ambil dia punya half life. Lepas tu half lagi, ambil dia punya half life. So ini first half life. Ini second half life. Okay. Bila dah label semua, dah tulis dah pressure dia bila jadi setengah-setengah, dia nak buktikan apa? Dia kata first half life apa? Equal to second half life. Okay, tak puas hati lagi, jadikan setengah lagi. So you akan dapat third half life. You boleh buat first half life sama dengan second half life sama dengan third half life. So half life are constant, not affected by the concentration ataupun independent with the concentration. With pressure of apa nama reaktor ni? Pressure of R. Therefore, first order reaction. Okay, so yang ni dekat plot di graph. Ini pun plot juga. Okay, kita plot graph dengan kaedah yang berbeza. Sebab dia kat sini dia tak mention apa-apa. Dia hanya mention by plotting appropriate graph. Plot maksudnya plot lah dekat atas graph. Kalau macam saya yang ni, saya sketch. Okay, you kena buat ini di atas kertas graph. Okay, boleh nampak cara soalan tanya. Soalan yang pertama, dia kata menggunakan kaedah graph, tapi dia mention kat sini plot concentration versus time. So kalau concentration versus time, nak tentukan order ataupun nak buktikan order, buat concentration versus time guna compare half life. Kalau dia tak mention plot graph yang mana satu, kita ada dua pilihan. Disebabkan dia dah bagi tahu order, kita boleh buat ln
versus time, ataupun kita boleh buktikan yang half-life adalah constant apabila kita plot graf pressure versus time. Soalan yang 25, mana lagi? Determine the rate constant of the half-life. Okay. So, kalau you guna kaedah ini, the rate constant K, dia punya gradient dia sama dengan K. Okay. So, you boleh cari daripada graf, gradient, lepas tu dia sama dengan K. Okay, mana dah lepas ni? Masukkan dalam rearrange formula sebab dia linear graph y/mx plus d. K dia sama dengan m iaitu gradient. You cari daripada graph, gradient dia adalah 0.0227. Okay, so tak semestinya tepat dapat figure macam ni. It depend on how you plot your graph. Okay. Dan unit jangan lupa per minute sebab dekat sini dalam unit minute. So unit K bagi first order adalah per minute. Determine the rate constant and the half-life. Okay. So half-life masukkan dalam formula ln 2 over K. So dah dapat K, substitute. So you akan dapat 30.53 minit. Okay. Kalau guna kaedah ini, you boleh cari K menggunakan, okay, so kita dapat dulu dia punya half-life dulu. Half-life dapat daripada graf, okay, per minit juga daripada graf. Lepas tu kita dah substitute half-life equal to ln 2 over K. So kita boleh cari dia punya value K kat sini. Okay. So jangan risau, mana-mana kaedah juga boleh diterima. Sama ada graph ln versus time ataupun concentration versus time. Okay. Nombor 26, by using graphical method, prove that this decomposition is a second order reaction. Okay. Dia bagi concentration A versus dia bagi concentration A dan juga masa. So dekat sini pun ada dua kaedah, sama ada kita nak buat graph apa? Concentration versus time, concentration of A versus time, atau apa? Concentration one over concentration of A versus time. So kalau yang ni, kita plot yang ini, kita akan dapat curve macam ni, kita kena compare dia punya half-life. So half-life dia akan menjadi longer. So dia adalah ciri second order. Ataupun data A dengan time ni, kita tukarkan kepada 1 over A. Maksudnya dia buat dekat sini 1 over initial concentration of 1 over concentration A. Okay. Extend this table. Okay. So yang ni kita akan dapat satu garis lurus. Di mana dia punya gradient dia sama dengan K. Okay, ni datang daripada mana? 1 over A time minus 1 over A initial equal to KT. So you rearrange, you akan dapat 1 over A equal to 1 over A initial plus KT. Okay, menggunakan graf yang mana satu, it doesn't matter. Okay, di sini dapatkan dia pilih linear graph, okay, iaitu 1 over A
A ni tukar kepada 1 over A. So kita plot graph 1 over A versus time. So you dapat garis lurus. Macam saya kata ni. So daripada garis lurus tu, M dia adalah K. So you akan dapat markah plot, markah tajuk, markah ada 5 titik, markah paksi, markah garis lurus. Okay. And then soalan minta bila kita dah plot ni, kita akan dapat garis lurus. So a plot of 1 over A versus 1 over A concentration versus time will give straight line. So kalau dapat straight line bila 1 over A versus time, dia adalah second order reaction. Dapatlah satu markah lagi. Okay. Tapi kalau you pilih kaedah ini, okay, A versus time, boleh juga. You tunjukkan concentration dia. Initial dia 1. Lepas tu, bila jadi 0.5, berapa concentration? Bila 0.5 concentration, berapa masa dia? Compare second half-life, third half-life. So, daripada first, second and third half-life, kita nampak trend half-life tu masa dia semakin panjang. Therefore, it is second order reaction. Okay. Kemudian, determine the rate constant K. Okay. Kalau kita guna kaedah 1 over A versus time, kita tahu gradient dia M ni equal to K. So, daripada graph, okay, cari dia punya gradient. So, the gradient is 0.12. Ataupun jawapan kamu mungkin lebih kurang jawapan yang saya bagi kat sini. Okay, unit order ni. Dia kata kat sini second order. Prove that the decomposition dia adalah second order. So unit bagi second order per molar per minute. Okay, kalau tak ingat, saya dah ajar dah kan. Molarity 1 over total order 3. Second order. Per masa dalam unit per minute. So dapatlah per molar per minute. And then determine the half-life. So initial concentration kita tahu dia mulakan dengan 1 molar. So kita nak tahu half-life dia. Ambil sebab half-life kan. Initial concentration is 1 molar. So 1 over K you dah cari dekat sini. Substitute. So you akan dapat 8.33 minit. Okay. 27. Using the integrated rate law method. Integrated rate law method. Plot a graph to prove that the above reaction follows the second order. So di mana dia beri concentration of S versus time. Calculate the value of the rate constant half-life and write the rate law. Okay, ini sama jugalah. Dia minta cari apa? Half-life, rate constant, half-life and write the rate law. Based on the graph. Determine the concentration of S at, okay, panjang soalan ni. Cari satu-satu, tunjukkanlah dulu graph. So kita nak pilih kaedah mana? Sama ada linear ataupun concentration versus time. Tapi dekat sini, dia kata determine the concentration of S, concentration at 1500 second. Pada saat yang ke 1500, berapa concentration dia? Jadi lebih baik kita plot graph concentration S versus time. Okay. So, kat sini dia tak nak buat kaedah tu, dia nak pakai linear graph juga. So, linear graph paling selamat lah sebab you akan dapat garis lurus. Okay. Bila plot graph, sebab dia kata second order reaction, kita terus pakai ini, formula integrated dia. So write down the integrated is 1 over S
time minus 1 over S initial equal to KT. So rearrange, this is Y, ini MX, ini C. Okay. S2 convert kepada 1 over S. Okay. So, you dah dapat dah time dengan 1 over S. Lepas tu, plot graph 1 over S versus T. Okay. So, yang ni initial concentration dia. Initial 1 over S tu. So, you plot lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, bila dapat 1 over S versus time, dia dapat garis lurus. So, kita boleh buktikan terdapat straight line dia adalah second order. Tapi kalau nak buat concentration of S versus time, you tunjukkan half-life dia yang semakin panjang. So, normally kebiasaannya bila soalan kata proof dia adalah second order reaction ni, kebanyakan semua orang untuk zero order ke, first order ke, second order ke, pelajar akan pilih buat linear graph method. Okay, next soalan minta apa lagi? Soalan minta dia punya nilai K. Okay, K adalah daripada gradient, daripada graph tu, you akan dapat pilih mana-mana point lah. Kat situ kita cari gradient, you akan dapat this one. Okay, 0.01. So, unit kat sini apa dia? Second order kan? So, second order adalah per molar. Pakai unit ni. Per molar per minit. Yang ni too complicated. Nanti tertinggal salah satu unit boleh jadi salah. Okay, so avoid using this one. Okay, rate constant dah dapat, and then soalan minta half-life. So pakailah formula half-life. Formula half-life bagi second order is 1 over Ks concentration. So substitute 1 over K kita dah dapat. And then S initial, concentration S initial, mana concentration S initial? Ini 4.5. Ni concentration. Ini 1 over concentration. So you ambil 4.5 ni. Jangan salah substitute. So masukkan 4.5. So you akan dapat 22.22 minit. That is the first half-life. Kemudian tuliskan rate law. Rate equal to K concentration reactant. Our reactant is S power of their order, which is second order. So dapat formula, dapat half-life, dapat rate law. Kemudian carikan, based on your graph, determine the concentration of S. Okay, so ambil concentration, macam mana nak cari concentration daripada 1500 tu, masukkan dalam formula. Okay, daripada graf tu kita cari pada titik 1500 saat. 1500 saat sama dengan tadi dekat sini dia kata 25 minit. So carilah titik 25 minit. Ini 25 minit. Kat sini. Okay. Lepas tu cari concentration dia. Tapi yang kita cari kat sini adalah 1 over concentration dekat sini. It's 1 over concentration of S. So daripada graf, okay, 1 over S pada minit ke-25, kita dapat 1 over S dia adalah 0.47 per molar. Tapi soalan minta concentration S apabila minit ke-25. So you hilangkan 1 over ni, you terbalikkan jadi 1 over 0.47, then you dapat this one.
2.128. Okay, boleh faham ke tak? Ada Faham, soalan? madam. Faham, madam. Okay, good. So habis soalan 27. So 27 ni kita sentiasa ada dua pilihan lah. Sama ada sebab soalan tak mention graf apa, lawan apa. Kecuali yang awal-awal soalan 24 ni dia mention dia nak graf concentration versus time. Tapi selepas soalan seterusnya dia bagi data sahaja dan dia suruh buktikan ini first order ataupun second order. So kita ada dua choice, sama ada kita nak guna graph concentration versus time ataupun graph integrated rate equation, iaitu kita dapat linear graph. Okay, so itu adalah kaedah yang terakhir, graphical method to determine the order of reaction. Okay. Now let me proceed with question number 28. Okay. For question 28, so kita dah habis dah 1.1, kita dah masuk 1.2 which is the collision theory and factor affecting reaction rate untuk eksperimen untuk 1.3. Madam. Soalan? Yes, not actually a question. Have you discussed Hour 3 already? Mana saya tahu, saya tak ingat. Dah ke belum? Macam dah aja. Dah. Madam. Apa dia? Cuba orang Belum. lain cross check. Belum Belum. Belum. Okay, I'm sorry. Belum, madam. Belum, okay. So hari tu last week saya habis, baru dah saya ingat Jumaat cuti kan? Patutlah tak habis hour 3. Okay, minta maaf banyak-banyak, minta maaf. Okay, sekarang saya masuk hour 3. Okay, so hour 3 adalah kaedah menentukan order juga menggunakan initial rate method. Okay, so initial rate method, ni apabila dia bagi satu reaction, maksudnya satu tindak balas, A sahaja yang bertindak balas menghasilkan B. Tetapi ada dia satu tindak balas ni diulang kepada beberapa eksperimen. Eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3. Dan setiap kali dia lakukan eksperimen tu, dia akan ubah concentration reactant. Okay, sebab concentration berubah. Apabila concentration berubah, dia catatkan berapakah masa tindak balas itu berlaku, masa yang diambil untuk tindak balas selesai. Kemudian dia rekodkan rate of reaction. Okay. So actually dia dapat macam ni lah bila kita buat. Ni kita dah elokkan, dah cantikkan kita punya table data tu. Kita dapatkan concentration, change of the concentration. Lepas tu kita rekodkan masa. Okay, time. Kan? Lepas tu, the change of concentration with time, barulah kita dapat rate. Barulah dapat yang ni. Nanti you hairan pula. Macam mana boleh dapat benda ni? Mana nak record? No. We just manipulate, change the concentration. Okay. And then we record the time taken. So dekat sini dia tak adalah column time taken. Okay. So from the time taken, change over time, kita akan dapat rate. And then we record the rate. So kita compare rate for each of the experiment when we change the concentration of the reactant. Okay, so itu adalah initial rate. Macam mana daripada data-data initial rate ini kita menentukan order reaction. Okay, sekarang bila dia bagi data, maksudnya ada concentration, ada rate. Okay, kalau dia tak bagi rate, dia bagi masa tapi you kena cari rate. Kemudian tuliskan rate law. Rate equal to K, concentration of reactant, power of M.
Okay, sebab tak tahu lagi order respect to A is what. Okay, lepas tu kalau ada reactant dia ada 2, rate equal to K A power of M and then reactant seterusnya power of N. Kalau ada 3, cari 3 pun. Okay, ni dia mulakan dengan satu reactant dahulu. Okay, dah tulis rate law. Cara yang kedua adalah, kaedah langkah seterusnya adalah substitute ke dalam, kita compare 2 eksperimen dan kita substitute. Okay, dekat sini tak ada value, tak ada ni kan. So kita ambil dua data ini, kita substitute, which is experiment 2 divide by experiment 1. Okay, di mana rate dia ini rate, ini K concentration of A power of M. So substitute rate experiment 2 divide by rate experiment 1, K, and then concentration A experiment 2 divide by concentration A experiment 1. Okay, each of them power of M, their respective order. Okay, sekarang kenapa kita boleh cancel K dengan K ini? Ini disebabkan oleh eksperimen 1, 2, 3 adalah eksperimen yang sama. Hanya berubah concentration sahaja. Satu eksperimen, which is satu jenis reaktan iaitu A tukar kepada B, mempunyai nilai K yang sama. Okay, so K bagi eksperimen 1 ni sama. Okay, kenapa kita kata K bagi eksperimen ini adalah sama? Sebab dia eksperimen yang sama, menggunakan reaktan yang sama, menghasilkan produk yang sama. Okay, maksudnya eksperimen 1, 2, 3 guna A, bukan guna reaktan yang lain, guna C ke, guna D ke. Tak, dia guna A. Okay, bila nilai dan concentration, walaupun kita ubah concentration ini, dia tidak akan mengubah nilai rate constant. Therefore, K kita boleh cancel. So, 0.5, okay, 12 point ni, exponent ini, you akan dapat 4. 0.5 divide by 0.25 is 2 power of M. So, 4 is 2 power of 2 equal to 2 power of M. Okay. So, finally, kita akan dapat M is equal to 2. Okay. So, it is second order respect to A. And finally, write down the rate law. Bila dapat order ke berapa, tulis balik rate law. Rate equal to K A power of 2. Second order. Okay. So 17 tu simple je. Now 18. Show the data obtained from the following isomerization. Kita kena cari K bila kita tahu nilai, kita tahu dia punya order. Tulis balik rate law, rate equal to KA, and then choose any of the data of the experiment. Contoh dekat sini dia pakai data eksperimen 1. Kalau you pilih data eksperimen 1, you just substitute. Rate bagi eksperimen 1, substitute. Okay. K nak cari kan? K kita nak cari. A, concentration of A, 0.25, power of 2. Sebab dia second order. So finally, we get K is equal to 4.8 exponent negative 4. Okay. Then saya tak suka pakai unit macam ni. You boleh ubah jadi molarity. Second order apa dia? 1 minus 2 negative 1. Okay, masa dia minit per minit. Okay, dapat? Kalau tak nak pakai data eksperimen 1, pakailah data eksperimen 2. Yang penting you, kalau you ambil rate ni, ambil concentration ini.
Tak boleh lah ambil rate eksperimen 2, concentration substitute eksperimen 1. No, tak boleh ha. Okay. So either you use substitute data eksperimen 1 atau eksperimen 2. Still get the same value of K. Okay. So ada tak orang yang guna data eksperimen 2? Semua pakai data eksperimen 1. Okay. Cubalah lepas ni. Pakai data eksperimen 2. Compare dengan bila kita pakai data eksperimen 1. So sama tak nilai K dia? Sepatutnya bila kita substitute data eksperimen 1 atau eksperimen 2, kita akan dapat value K yang sama. And then determine the value of Z. Substitute again into our rate law. Okay. So Z ni adalah rate bagi eksperimen 3. Substitute nilai K. Kita dah kira tadi K. Ini A dia. 1 power of 2. So you will get this. 19. Based on the data, determine the rate law. Sekarang kita ada eksperimen 1, 2, 3. Our reactant is NO and hydrogen. NO, hydrogen. Kemudian concentration dia bagi rate. Dia ulang eksperimen untuk 3 kali. Lepas tu kita buat apa? Langkah pertama, tulis rate law. Rate equal to K, reactant NO power of X ataupun MN ke tak kisah suka hati. Hydrogen power of order. So order bagi NO adalah X, order bagi hydrogen adalah Y yang kita nak cari. So compare mana eksperimen yang sama. Contohnya dekat sini, dia buat eksperimen 2 divide by eksperimen 1. Sebab substitute. Sebab concentration diorang ni sama. Kita pilih yang sama supaya senang untuk kita cancel nanti. Okay. So kita ambil eksperimen 2 divide by eksperimen 1. K. Okay. Disebabkan lepas tu concentration hydrogen ni adalah sama. So apa yang kita buat adalah K cancel and then concentration hydrogen eksperimen 2 divide by eksperimen 1 sama, cancel. So finally kita akan dapat apa dia? X ni order bagi NO adalah second. Second order respect to NO. Ulang proses yang sama untuk cari order bagi hidrogen. Okay, kita cari NO yang sama. Maksudnya 3 divide by 2 ataupun 2 divide by 3. It doesn't matter. Normally kita pilih nilai yang besar bahagi nilai yang kecil. Eksperimen 3 divide by eksperimen 2. K cancel sebab eksperimen yang sama. Substitute value concentration NO dan hydrogen. So NO sama. And then finally you akan dapat nilai Y respect to hydrogen is first order. Dapat Y sama dengan 1. Okay, jelas? So benda ni hanya substitute value sahaja, directly substitute daripada data yang diberi. Ya. Okay, boleh? 19. So bila dapat second order respect to NO, first order respect to hydrogen. So soalan minta cari order kan. Dan last kali jangan lupalah kalau dia tak minta pun kita nak selamat. Rate sama dengan K, NO is second order, hydrogen is first order. Macam tu. Oh, dia minta rate law. Dah tulis dah tadi. Lepas tu, soalan 19 lagi, rate constant. Okay, bila kita dah dapat rate constant, kita gunakan daripada rate law tu, rate equal to K concentration NO power of 2 hydrogen first order. Pilih mana data eksperimen. You nak pilih eksperimen 1, you substitute semua ke dalam ni. Then you boleh cari nilai K.
Ataupun nak pilih eksperimen 3 pun boleh. Substitute concentration NO dan hidrogen yang eksperimen 3 dan K eksperimen 3. Ini pun sama juga, pilih mana-mana eksperimen 1, 2, 3. Yang penting kalau ambil eksperimen 3, ambil ke semua concentration NO ni you substitute. Hydrogen you substitute. Red you substitute kat sini. Then you boleh cari K. Okay. So mana-mana daripada 3 data eksperimen ni, pilih salah satu eksperimen, substitute. Finally you akan dapat value K yang sama. Okay. Unit K. Sekarang dia adalah order yang keberapa? It is third order. Okay. Third order. So kalau third order, apa unit K dia? Molarity 1/3. Okay, masa per second. Per second. So it become M-2 per second. Okay. Dapatlah macam ni. Perlu hafal tak? Tak perlu hafal. Sebab kita dah tahu formula dia macam mana. Okay. Sekarang kita ada mercury chloride. And then C2O2. Okay. Ini proses yang sama je. Eksperimen 2 divide by eksperimen 1. So dapat order bagi oxalate adalah second order. Second order respect to oxalate. And then zero order respect to mercury chloride. Okay. And then last, you substitute dalam, masukkan dalam rate law, tuliskan rate law sama ada macam ni boleh ataupun macam ni boleh. Sebab untuk mercury chloride it is zero order. Lepas tu pilih, dia nak cari rate constant kan, ulang proses yang sama. Pilih mana-mana data eksperimen 1, 2 or 3. 1, 2, 3, substitute masuk dalam ni. Okay, because it is second order, so it is per molar per hour. Okay. And then if its initial concentration 2.8 molar, what is the concentration of oxalate after 3.2 hours? Okay, so macam mana nak cari concentration selepas satu masa? Substitute dalam integrated rate equation. Persoalannya integrated rate equation mana? Dia tanya reaktan mana? Reaktan dia adalah oxalate. Oxalate adalah second order. Jadi kita pakai formula oxalate second order. Kalau soalan tanya what is the final concentration bagi mercury chloride, pakai formula ini ke? Tidak. Mercury chloride zero order. Kita boleh cari concentration final mercury chloride menggunakan formula zero order. Okay. Walaupun reaction yang sama tapi order berbeza. Ini zero order. Pakai integrated rate equation bagi zero order. Ini second order. Pakailah formula bagi second order untuk cari dia punya final concentration. So final concentration selepas selepas 3.25 jam adalah 0.585 molar bagi oxalate. Okay, soalan 21. Okay, nampak complicated tetapi senang je. Okay, so 21, okay dah pukul 10 dah kan. 21 you substitute saja. Untuk eksperimen 1 you substitute ke sini. Eksperimen 2 substitute ke sini. Finally setiap eksperimen ni ada 4. So you akan dapat 4 equation. So daripada 4 equation ni pilih ini divide by apa. Okay, right. So you boleh screenshot dia punya final answer. It's zero order respect to n, second order respect to n, first order respect to p. Lepas tu buat rate law and then unit pun saya dah ni. Okay, dan screenshot 21. 22 pun sama juga, substitute saja. 23. Okay, nanti saya bagi kat you. Okay, itu saja untuk our 3. Semua initial rate method.
Okay, that's all. Dah lambat 1 minit. Itu saja. We'll see you next class. Thank you. You may leave Thank you, now. madam. Thank you, madam. Thank You're you, madam. welcome. Thank you, madam. Thank you, madam.